Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zalifah binti Adha, A194-709. Berikut merupakan isi kandungan yang akan saya bincangkan, iaitu pengenalan kemiskinan, punca kemiskinan, faktor utama dalam mengupas keupayaan yang terhalang, kategori kemiskinan dan tafsiran, budaya kemiskinan, kemiskinan dan stereotip, implikasi kemiskinan dan strategi, ukuran multidimensi, pembangunan manusia, institusi dan intervensi, hakikat sifat zakat, realiti ukuran kemiskinan. Pengenalan kemiskinan. Dilema kemiskinan, falsafah budaya dan strategi. Kemiskinan mudah diukur iaitu menggunakan pendekatan rasional ekonomi semata-mata, sedangkan kemiskinan adalah suatu fenomena yang berterusan, sentiasa ada dan menyulitkan pembangunan mampan ditemukan. Dimensi kemiskinan yang pelbagai menyukarkan usaha mengatasinya dicapai apabila hanya dengan satu pendekatan, iaitu pendekatan rasional ekonomi semata-mata. Gambaran kemiskinan menghubungkan beberapa kata kunci seperti kekurangan, kesusahan, keperitan dan kepayahan hidup yang dihadapi oleh seseorang individu, sebuah keluarga dan sesebuah komuniti. Usaha mengukur kemiskinan sering merujuk kepada bentuk yang objektif dan positif, iaitu kaedah mudah kira seperti pendapatan isi rumah sebulan dan bilangan tanggungan. Kaedah ini digunakan pakai dengan meluas bagi memudahkan penentuan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sama ada dalam bentuk tunai atau subsidi lain. Punca kemiskinan, suatu perspektif. Dia terbagi pada 3. Pertama, kesan peperangan, sikap malas, faktor usia, fizikal kurang upaya dan tidak bekerja atau menganggur. Kedua, kegagalan dasar kerajaan untuk mengubati punca kemiskinan. Ketiga, kegagalan mekanisme pasaran. Faktor utama dalam mengupas keupayaan yang terhalang. Ketiga faktor ini digabungkan untuk mengukur peluang yang ada bagi seseorang dalam konteks keupayaan yang dimiliki untuk keluar dari kemiskinan. Pertama, sumber peribadi seperti bakat. Kedua, sumber luar termasuk pendapatan dan kekayaan. Ketiga, sosial, budaya, perundangan dan struktur material yang bersesuaian dengan konteks semasa individu. Kategori kemiskinan dan tafsiran terbagi pada 2, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak bermaksud mengukur kemiskinan dalam hubung kait wang dan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemiskinan relatif pula adalah hubungan status ekonomi individu dalam masyarakat dalam konteks agihan pendapatan. Budaya kemiskinan, satu perspektif antropologi. Kemiskinan bukan sahaja melibatkan kekurangan sumber, tetapi merupakan budaya yang berakar dari diri menerusi sifat dan sikap. Pertama, struktur sosial yang lemah. Kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil. Ketiga, orientasi masa depan yang kosong dan tiada. Keempat, tiada keupayaan untuk merancang masa. Kelima, jati diri yang rendah. Dan terakhir, jurang pandangan mengenai nilai hidup yang besar perbezaannya. Kemiskinan dan stereotip. Konsep kemiskinan sebagai suatu budaya telah dicabar oleh beberapa penulis yang menafikan bahawa kemiskinan adalah budaya dan tidak semestinya disebabkan oleh kekurangan psikologi, kemunduran sikap dan suatu yang kekal diwarisi secara bergenerasi. Hasil dapatan kajian yang bantah konsep kemiskinan sebagai suatu budaya terbagi pada 3. Yang pertama, penyebab utama kemiskinan tegar dan kekal adalah motivasi dan personaliti
yang berbeza di kalangan golongan miskin yang disebabkan oleh pengalaman yang berbeza. Yang kedua, kemiskinan boleh disebabkan oleh beberapa keadaan seperti ketua keluarga yang menjadi punca pendapatan telah meninggal dunia atau bercerai serta kemelesetan ekonomi. Yang ketiga, kajian ini turut mengupah bahawa jika kemiskinan satu budaya, maka strategi intervensi yang rata-rata memberi tumpuan kepada sumber ekonomi dan peluang pekerjaan akan gagal. Implikasi kemiskinan dan strategi terbagi pada 3. Yang pertama, kemiskinan tertumpu kepada sumber yang tidak mencukupi untuk keperluan hidup, pendekatan kaedah cukai dan pengagihan semula. Usaha untuk menelusuri punca kemiskinan adalah seperti jadi akses pendidikan, jadi kemahiran, jadi peluang pekerjaan, jadi motivasi diri dan tiada keyakinan diri. Yang kedua, bicara kemiskinan turut melibatkan kos dan perkhidmatan. Masalah ini boleh diselesaikan dengan pendekatan subsidi atau mengenakan charge perkhidmatan atau barangan dengan harga yang rendah atau pemberian secara percuma. Yang ketiga, strategi kepada kemiskinan relatif juga mencipta cabaran iaitu sukar kerana agihan barangan dan perkhidmatan bergantung kepada aspek kedudukan yang bersesuaian. Ukuran multidimensi iaitu Indeks Kemiskinan Manusia. Human Poverty Index HPI diperkenalkan pada 1996 sebagai ukuran komposit terhadap keupayaan dan pembangunan manusia. Saya akan terangkan kepada 2 iaitu dimensi HPI dan juga kelebihan HPI. Dimensi HPI ini adalah pertama, jangka hayat hidup diukur dengan kadar kelemahan untuk mencapai usia bawah 40 tahun. Kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang diukur melalui kadar literasi. Ketiga, mempunyai akses kepada perolehan pendapatan sendiri atau bekerja kerajaan. Kelebihan HPI adalah keutamaan dalam memformulasi dasar negara yang menunjukkan tahap kemiskinan manusia. Kedua, mudah dan bersesuaian untuk mengukur dan mengawal tahap kemiskinan. Ketiga, HPI menggunakan perbandingan data antarabangsa dan dapat merangkumkan lebih banyak bilangan negara iaitu 102 buah negara. Pembangunan manusia melepasi ukuran indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia sering didefinisi sebagai proses meluaskan pilihan manusia. Boleh ubah kepada ukuran indeks pembangunan manusia sedia ada seperti yang disenaraikan di bawah. Pertama, kesihatan mental atau keadaan psikologi manusia, pemerkasaan, kebebasan politik, hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketidaksamarataan, keadaan kerja, keadaan santai, keselamatan politik merangkumi kebebasan dan keganasan politik atau tidak stabil, keselamatan ekonomi iaitu kebebasan dari keadaan turun naik ekonomi, dan terakhir keadaan persekitaran. Institusi dan intervensi. Institusi yang terlibat secara langsung dengan bantuan kepada golongan miskin ialah Majlis Agama Negeri. Seterusnya, setiap negeri mesti mempunyai hak dan kewajipan penuh untuk mengelola zakat menurut enakmen Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu. Hakikat sifat zakat. Sifat zakat dapat dirumuskan kepada 3 realitas penting. Pertama, zakat hanya melibatkan sebahagian umat Islam, yakni muzaki dan mustahik yang layak sahaja. Dana zakat yang dikumpul hanya 2/8 saja yang boleh diperuntukkan untuk mengurus kemiskinan. Ketiga, zakat sebenarnya tidak bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengurus kemiskinan. Zakat bukan hanya untuk fakir dan miskin sahaja. Realiti ukuran kemiskinan. Terdapat pelbagai tokoh yang telah mengeluarkan pendapat mereka bagaimana untuk mengukur kemiskinan.
Pertama, mengukur kemiskinan ini berdasarkan kualitas hidup yang berasaskan kepada maksud kualitas hidup konvensional yang diformulasikan oleh Unit Perancang Ekonomi Malaysia. Seterusnya, item konsumsi dan kekayaan yang boleh dilaburkan. Seterusnya, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, output, gaji, kepemilikan tanah, kepemilikan aset fiskal dan pemilikan kewangan. Seterusnya, berdasarkan keperluan asas, seterusnya tahap kesejahteraan hidup yang ditentukan oleh pendidikan, konsumsi, simpanan, pelaburan, pendapatan dan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal dan kepakaran. Seterusnya, kecenderungan mengkonsumsi marginal, kadar produksi pengeluaran dan baki simpanan pelanggan. Seterusnya, pekerjaan, gaji dan konsumsi, pengagihan kekayaan dan pelaburan, jurang pendapatan, pengagihan pendapatan, kecenderungan mengkonsumsi marginal dan keluaran dalam negara kasar. Dan terakhir, sistem keselamatan sosial dan ekonomi. Itu saja daripada saya berkenaan kemiskinan dan juga zakat. Sekian, terima kasih.